Insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalannya. Insyaallah, insyaallah, insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafihi wa ni'mahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sidang jamaah, ibu ayah yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita teruskan dengan majlis kita, sama-sama kita hadiahkan suratul Fatihah kehadrat junjungan besar Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, para sahabatnya, alim ulama kita, ibu ayah kita, dan mereka yang telah banyak berjasa kepada diri kita. Seterusnya saya minta bahagian doa tuan-puan sekalian untuk doakan tuan guru kami Al-Fadil Syekh Ibrahim bin Qasim Almarhum yang baru saja meninggal semalam. Beliau meninggal di Singapura. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyambut rohnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi layanan yang istimewa atas jasa baik dia kepada masyarakat dan ummah secara amnya. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, thumma ila kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ya Rabbi fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim. Iftah lana fatahan qaribah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah, ibu, ayah, adik dan kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dengan rahimnya, dengan kasih dan sayangnya telah izinkan kita untuk melapangkan sedikit masa kita. Untuk kita melapangkan sedikit masa kita untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan ayah yang dirahmati Allah, adalah kita sekarang ini berada di dalam satu zaman yang mana amalan-amalan agama itu makin lama makin tidak diambil hirau. Kita berada di satu zaman yang mana orang-orang yang beramal dengan agama itu terkadang dipandang sebagai orang-orang yang mundur ataupun orang yang kebelakangan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, untunglah kita, Allah Subhanahu wa taala izinkan, Allah Subhanahu wa taala pilih, Allah Subhanahu wa taala jemput untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unun, ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa dzikrallahi ta'ala wa mawalahu wa aliman wa muta'alliman." Rawahu Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sepotong hadis sampai pada kita, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala-gala yang kita nampak. Segala yang kita nampak, matahari, bulan, bintang,
Segala yang kita nampak, objek-objek, bangunan-bangunan, sungai-sungai, laut yang terbentang luas, segala yang kita nampak, segala yang kita tidak nampak, Masya Allah, Tabarakallah, jin, para malaikat, segala-galanya yang ada dekat dunia ini dan bukan dekat dunia ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kaya, dia menciptakan segala-galanya, dia yang memberi rezeki kepada segala-galanya, dia yang menghidupkan segala-galanya, dan dia juga yang bakal mematikan segala-galanya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kaya itu, dia berpandangan bahawasanya dunia ini mal'unatun, dilaknat oleh dia sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dunia, maka dia berhak untuk meletak mana satu dia nak kata tak bagus, yang mana satu dia nak kata bagus. Hari ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita buat rumah, Masya Allah, Tabarakallah. Rumah Masya Allah besar, ruang tamu, TV-nya ada beberapa inci, kan? Kita letak benda-benda yang mahal di situ. Lepas tu di ruang bilik kita buat selesa-selesa, kita buat dekat situ, itu benda yang berharga-berharga untuk kita dan isteri kita. Bilik anak kita hias macam gini. Tapi tidak sama bilik anak dengan bilik kita mahal lagi perhiasannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita juga ada satu ruang dekat dalam rumah kita, tu nama tandas. Dekat situ kita tak ada letak permata kita, dekat situ kita tidak simpan duit kita, dekat situ kita mal'unun, kita tak ada gunanya, kita cuma gunakan dia untuk buang najis kita sahaja. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala-galanya. Dunia ini Allah Subhanahu wa ta'ala laknati dunia dan melaknati apa sahaja yang ada di dalamnya. Melainkan apa dia, tuan-tuan yang dirahmati Allah? Kata Nabi SAW, melainkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa yang berkaitan dengan memperingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, hari ini kita dapat hadir ke rumah Allah, kita mesti bersyukur sangat-sangat. Kita khawatir, takut-takut kalau satu hari nanti Allah Subhanahu wa ta'ala tak jemput kita lagi. Seterusnya kata Nabi SAW, Allah tidak melaknati orang yang berzikir dan apa yang berkaitan dengan memperingati Allah, dan Allah SWT tidak melaknati aliman, orang alim, orang yang mengajar, wa muta'alliman, dan orang yang belajar. Jadi tuan-tuan, ini pun kita kena syukur. Kita sudah duduk dalam majlis zikir, kemudian tu kita pula Allah SWT izinkan untuk menjadi guru dan pelajar. Allah SWT izinkan kita untuk belajar, Allah SWT izinkan kita untuk mengajar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita teruskan majlis, hari ini saya penat sangat, letih sangat, banyak sangat acara, jadi tuan-tuan, saya rasa tuan-tuan pun sama penat. Ibu-ibu pun sama penat. Dekat dapur orang lelaki ingatkan tak penat ke? Penat, Masya Allah, Tabarakallah. Kan nak masaknya, nak potong bawangnya, anak menangis, nak susukan, itu ini kan. Jadi untuk menghilangkan kepenatan, ayuh kita zikir sikit kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita zikir, kita tasbih kepada Allah dengan kita menenangkan fikiran. Tolak tepi ikan dekat dapur, tolak tepi baju berlonggok belum cuci, tolak tepi apa saja hutang-hutang yang ada, tolak tepi sekejap semua masalah-masalah dunia kita ketepikan sebentar. Kita zikir pada Allah SWT dengan kita menghayati subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu akbar, Allah maha besar. Kita tasbih, sambil itu kita menghayati betul-betul makna yang kita zikirkan. Semoga membawa manfaat kepada hati ini, insya-Allah. Sama-sama boleh? Boleh macam nak nangis saja. Boleh tak boleh? Boleh, insya-Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah,
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah 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 wa la ilaha illallah. Subhanallah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah wa la ilaha illallah. Allah ya Allah. 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 Ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pilihlah kami ya Allah untuk zikir padamu ya Allah pada waktu senang dan waktu susah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mana nih? InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi mereka yang ada kitab, kita sambung pengajian kita, kitab Ta'lim Muta'alim, muka surat 4 insyaAllah.
Faslun, bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadli. Ibu dan ayah yang dirahmati Allah, berkata Tuan Guru Syekh Al-Imam Zarnuji hafizahullah taala, dia bagi tahu dalam fasal yang pertama beliau menulis, ini satu fasal dalam membincangkan pengertian ilmu, pengertian fiqh dan keutamaan ilmu dan fiqh. Pengertian ilmu, pengertian fiqh dan keutamaan kedua-duanya. Keutamaan ilmu serta keutamaan fiqh. Ibu dan ayah yang dirahmati Allah, lazim orang tanya pada kita, kau nak pergi mana tu? Dia kata, aku nak pergi majlis ilmu. Kau nak pergi mana tu? Aku nak pergi belajar. Kau nak pergi mana tu? Aku nak pergi dars. Kau nak pergi mana tu? Aku nak duduk majlis ustaz sekian-sekian. Tuan-puan yang dirahmati Allah, apakah yang dimaksudkan dengan majlis ilmu tu apa? Yang kita duk datang ni, apa yang tujuannya? Apa yang kita nak dapat? Apakah kelebihannya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kewajiban belajar. Kalau kita buka dalam kamus Arab, kamus Munawir kita buka. Dalam kamus Munawir, bila kita tengok Ain, Lam, Mim, terjemahan daripada sudut bahasa Ain, Lam, Mim kepada bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia. Ilmu maksudnya mengerti ataupun benar-benar tahu, betul-betul tahu. Itu makna ilmu. Ilmu itu apa? Ilmu itu benar-benar tahu ataupun benar-benar mengerti. Tuan-puan yang dirahmati Allah, Imam Ghazali, beliau mempunyai dalam kitabnya Petunjuk Jalan bagi Orang-orang Ahli Ibadah, beliau mentafsirkan ilmu, memberi penerangan tentang ilmu dengan satu penerangan yang sangat-sangat enak, yang sangat-sangat seronok, yang sangat-sangat lazat. Tuan-puan yang dirahmati Allah, ulama bagi tahu, Al-Imam Ghazali, beliau memberi pandangan bahawasanya ilmu dan ibadah itu ialah permata. Permata. Kan? Hari ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sedia maklum, kalau batu zamrud harganya lain, batu nilam harganya lain, permata harganya lain. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang ini tuan-puan yang dirahmati Allah, orang tanya pada kita, ilmu itu apa? Buat apa majlis ilmu? Ilmu itu apa? Maka ulama mentafsirkan ilmu itu, ibadah itu, ia adalah permata. Jadi bila kita datang ke majlis ilmu, tuan-tuan puan yang dirahmati Allah, kita datang ke majlis ilmu, datang makcik, Masya Allah, tabarakallah, dah letih dah penat dah, kan, dah tua dah tak laran nak jalan dah, tapi dia datang untuk buat apa? Untuk duduk dengar kuliah, untuk dengar nasihat, untuk dengar qala Allah, untuk dengar qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi pergi ke rumah sahabat Ansar dan duduk di luar rumah sahabat. Duduk di luar rumah sahabat Ansar radhiyallahu ta'ala anhu. Ini sepupu Nabi, ini alim, duduk di depan pintu rumah sahabat Ansar. Bukan sepupu Nabi, bukan kerabat darah Nabi, tapi duduk di depan rumah tersebut. Untuk apa? Untuk mendengar hadis. Jadi dia pun duduk di luar. Kisah pun bagi tahu, beliau akan apa tuan-tuan, ambil kain dan menyelimuti dirinya sementara ada dekat depan rumah sahabat Ansar. Duduk di luar rumah sahabat Ansar, tutup diri kerana apa? Kerana berdebu-debu berterbangan. Debu berterbangan, pasir-pasir pun terbang, tuan-puan yang dirahmati Allah. Habis tutup ni sahabat Abdullah ni, habis tutup. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat Ansar di dalam rumah, di keluar rumah, tengok-tengok Abdullah
bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Abdullah bin Abbas ada dekat rumah sedang menyelimuti diri. Sahabat tanya, kenapa kamu susahkan diri macam gini? Apa salah kamu duduk dekat depan rumah ni? Kenapa tak sahaja panggil aku, wahai Abdullah bin Abbas? Kenapa tak panggil saja aku? Engkau ini sahabat, engkau ini sepupunya baginda. Kenapa tak panggil aku datang. Apa hajat kamu? Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu pun menjawab, saya datang ini ingin menuntut ilmu, maka sayalah yang kena tunggu tuan guru, bukan tuan guru datang rumah saya. Masya Allah, tabarakallah. Minggu depan tuan-tuan datang rumah saya. Saya tak datang sini dah. Bukan kata tak boleh, boleh. Kan? Tapi tuan-tuan tengok macam mana keadaan sahabat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu duduk di depan rumah sahabat untuk mendengar sepotong dua potong hadis. Dalam kisah yang lain, tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang tanya kepada dia, sejak bila kamu ada di sini? Abdullah ibn Abbas, sejak bila? Dah berapa lama dah ada dekat depan sini? Maka kata Ibnu Abbas, agak lama sudah aku ada di depan rumah ni. Kata sahabat Ansar, kamu sudah melakukan sesuatu yang tidak betul, wahai Ibnu Abbas. Sepatutnya kamu memanggil saya. Ibn Abbas, tak betul kau buat kerja macam ni, patut kau panggil aku datang jumpa kamu. Kata sahabat Ansar kepada Ibn Abbas. Ibn Abbas menjawab, tuan-tuan yang dirahmati Allah, hati saya tidak rela kamu datang kepada saya semata-mata untuk keperluan saya. Masya Allah. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah, di sini kita melihat nilainya ilmu Allah Subhanahu wa taala bagi bukan kepada semua orang. Ada juga di kalangan sahabat radhiyallahu taala anhum yang sibuk dengan urusan-urusan lain, tetapi Allah Subhanahu wa taala buka kelazatan ilmu kepada sahabat sepupu Nabi SAW untuk mengecapi kemanisan ini. Terus dia boleh datang, bahkan bukan datang, duduk di luar rumah, tutup dengan selimut, tunggu lama, sanggup disusah payahkan, sanggup menurunkan darajatnya sebagai satu ahli bait. Keluarga Nabi SAW diturunkan demi untuk mendapatkan ilmu. Masya Allah, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah, inilah yang dinamakan permata-permata, yang mana permata ini hanya golongan-golongan yang tertentu saja yang mengenalnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala buka bagi kita, Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk mengecapi, untuk rasa seronok dengan ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita baca. Adik ni tak apalah, kan? Mari balik madrasah. Jom. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam membincangkan hadis, dalam membincangkan topik, kita bawa datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi, menuntut ilmu, hukumnya ialah faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Hukumnya adalah fardu bagi setiap orang Islam yang jenis lelaki dan jenis perempuan. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah, ini hadis yang membincangkan tentang kelebihan menuntut ilmu. Apa hukum belajar ilmu? Hukum belajar ilmu hukumnya fardu, mesti. Tidak menuntut ilmu akan menyebabkan dosa yang sangat besar. I'lam, ketahuilah, bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin talabu kulli ilmin, wa innama yuftaradu alaihi talabu ilmil hal, kama qala afdalul ilmi ilmu hal wa afdalul amali hifdzul hal. Sekarang ni Ustaz, yang nak menuntut ilmu tu semua ilmu ke? Yang kena belajar tu semua jenis ilmu ke? Oh, bukan macam tu.
Kalau kena belajar zaman tu, Masya Allah tabarakallah, tak boleh balik. Kena duduk madrasah. Jadi sekarang ini semua orang Islam mesti belajar. Tetapi belajar jenis macam mana? Semua orang masuk belajar madrasah tahfiz, tak boleh. Tak boleh, kan? Ada yang tidak berkemampuan daripada sudut kekuatan hafalan. Ada yang tidak ada kemampuan daripada sudut lagi-lagi zaman sekarang pembiayaan yuran. Kan kadang-kadang saya tengok Masya Allah madrasah tahfiz yuran dia subhanallah adalah beberapa, kan, satu bulan RM700. Ya Allah, macam mana mak bapak dia bayar, kan? Saya RM200 pun bulan-bulan tu kadang-kadang ramai juga absent. Ini RM700, subhanallah. Macam mana orang nak mengaji? Tapi tak tahulah, mungkin makannya tu hari-hari spaghetti, pizza hut, kan? Wallahu a'lam lah. Kita makan ala kadar saja, kan? Tapi apa-apa pun nak cakap, kadang-kadang ada orang mampu, ada orang tak mampu, kan? Kemampuan orang tu berbeza-beza. Tidak semua orang mampu ataupun minat nak belajar ilmu tauhid, ilmu tafsir dalam-dalam. Tak ada orang tak mampu nak hafal Quran dalam-dalam sungguh-sungguh. Ada orang tidak mampu nak belajar ilmu tentang cakrawala, tentang bintang, ilmu faraid, ilmu itu, ilmu ini. Jadi ibu dan ayah yang dirahmati Allah, yang dimaksudkan dengan hadis Nabi SAW iaitu belajar ilmu itu fardu bagi orang lelaki Islam, orang perempuan Islam. Ilmu yang macam mana? Ilmu yang macam mana? Yang kena belajar tu ilmu apa? Masya Allah. Hari ni kadang-kadang dekat madrasah pun, madrasah-madrasah macam kami, kan, orang hantar anak bukan nak belajar ilmu, hantar anak nak apa tu panggil? Nak jadi anak tu dah gone case punya, kan? Anak tu dah gone case, dah susah sangat nak selamat, kan? Dia masukkan madrasah, ustaz, jadikanlah dia baik ustaz, suka hati, kan? Lepas tu anak-anak yang lain pun jadi tak betul juga. Tu yang jadi masalah, kan? Orang hantar madrasah ni ingat pembuangan sampah. Saya suka kalau kita madrasah ni, madrasah tahfiz ni bukan untuk memperbaiki, bukan, tapi untuk penambahbaikan. Maknanya budak yang masuk tu dah baik, nak jadi baik lagi. Bukan hantar tu hancur dah, lepas tu nak hancur orang lain. Itu masalah. Kita kena betulkan mindset. Sebab tu alhamdulillah dekat madrasah kami ada satu keluarga tu anak semua A, semua A lah, kan? 5A, 6A, 7A subjek tu semua bagus, hantar daripada sepupu sepipit semua A, semua hantar madrasah. Punyalah senang nak ngajar orang dia macam tu, kan? Satu hari boleh dapat 2 muka, 3 muka. Seronok, ustaz mengajar seronok, tak pening kepala. Kan? Tapi yang hantar tu, aduh, yang tak boleh baca, alif tendang wawiyah, kan? Geram kadang, kan? Lepas tu mak datang sebulan sekali datang, macam mana anak saya dah boleh hafal? La haula wala quwata illa billah. Anak hang tak pernah mengaji pun, tak pernah mengaji, tiba-tiba kena agak-agak lah, kan? Pengalaman, bukan pengalaman kita, pengalaman tok-tok guru kita semua macam tu. Baik, insyaAllah. Jadi sekarang yang kata nak kena belajar tu apa? Ustaz, saya nak anak saya baik, jadi belajar agama. Nak belajar agama tu belajar mana? Ni dengar ni. Tak perlu nak pergi madrasah, tak perlu. Duduk dekat dalam masjid kita ni kita hidupkan dengan 2 kuliah ni. 2 ilmu ni. Ini 2 ilmu kalau betul-betul mengaji, insya-Allah jadi orang. 2 ilmu ni bila belajar sungguh-sungguh, insya-Allah jadi betul. Tak payahlah nak ngaji benda-benda yang lain yang luar kemampuan. Tapi kalau yang mampu, masya-Allah ahlan. Masya-Allah ahlan. Ada ustaz saya tak mampu ustaz, ada budak datang, saya tak mampu ustaz, dah 20 lebih tahun datang. Ustaz, saya nak mengaji, saya ni tak pernah belajar. Kan? Dia mungkin tidak ada kemampuan, IQ dah lama, dah tua dah, masya-Allah, baru nak datang mengaji. Tapi rohani dia tu Allah SWT dah bersihkan. Orang macam tu dia belajar, dia datang hafal Quran, bawa diri dia, roh dia sendiri betul nak mengaji, tu lagi senang. Itu lagi senang. Dulu kat madrasah kami di Ummul Qura di Selangor, guru kami satu nama Ustaz Ibrahim. Ada satu haji tu masya-Allah, nama orang tu Nur nama dia. Haji Nur lah, tak silap nama. Janggut dah macam gini lah. Pakistan wala. Panjang dah janggut, tak boleh baca Quran. Mula tatih alif sampai ya, baca sampai hafal Quran. 40 lebih tahun baru
baru hafal Quran. Hari tu jumpa dia, Syekh sekarang duduk mana? Aku duduk Mesir sekarang. Subhanallah, kan Allah SWT bagi. Itu pun orang istimewa juga. Jadi setiap orang lain-lain. Baik. Jadi sekarang ilmu tu ilmu apa yang nak kena belajar? I'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin talabu kulli ilmin. Ketahuilah bahawasanya tidak harus bagi setiap muslim itu menuntut semua jenis ilmu. Tak payah nak belajar semua. Ada ilmu yang mesti belajar, ada ilmu yang tak perlu belajar, ada ilmu yang kalau boleh belajar bagus. Wa innama yuftaradu, ada pun yang mesti belajar, yang wajib belajar, yang fardu belajar. Alaihi talabu ilmil hal kama qala. Adapun yang mesti belajar ialah ilmu hal. Ilmu hal. Ilmu hal itu apa? Ilmu hal itu kalau ikut terjemahan bahasanya ilmu keadaan. Kalau ikut terjemahan bahasanya daripada sudut bahasa, maknanya keadaan. Sekarang ni keadaan keperluannya apa? Sekarang ni kita duduk dekat Tanjung Minyak ni, keperluannya apa? Sekarang ni kita duduk kat Malaysia, keperluannya apa? Keperluannya nak kena tahu bahasa Malaysia. Contoh. Jadi kena belajar ilmu hal. Kita pergi Amerika, waktu tu keperluannya apa? Waktu keperluan ni kita kena belajar ilmu dekat negeri sana. Itu panggil ilmu hal. Kan apa yang pada waktu tu kena belajar. Itu daripada sudut terjemahan lughatan, segi bahasa. Yang dimaksudkan ilmu hal itu apa? Yang dimaksudkan ilmu hal oleh Syekh Ibrahim bin Ismail yang mensyarahkan kitab ini, ilmu hal itu dua. Ilmu hal itu dua. Ini mesti belajar ibu dan ayah yang dirahmati Allah. Nak anak jadi baik, ini dua ilmu ni. Pergi carikan kuliah yang bagus-bagus, pergi cari guru yang bagus-bagus, pergi duduk seperti macam ni Ibnu Abbas buat. Pergi ke rumah dia, pergi ke pesantren dia, pergi ke masjid dia mengajar. Pergi cari orang macam ni yang boleh mengajar dua jenis ilmu. Apa ilmu itu ibu dan ayah yang dirahmati Allah? Ilmu hal itu ilmu usuluddin, ilmu tauhid. Itu yang pertama sekali. Ilmu tauhid ibu dan ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tauhid, makin lama ibu dan ayah yang dirahmati Allah makin celaru masyarakat dengan tauhid. Kan? Makin percaya kepada benda-benda yang tahayul, makin percaya kepada benda-benda yang tak betul, makin percaya kepada amalan-amalan selain daripada amalan yang sahih, amalan agama yang betul. Tuan-puan yang dirahmati Allah, saya pernah sekali kena counsel, kena nasihat dua adik-beradik, dihantar oleh nenek. Waktu tu saya bekerja di Masjid Asyakirin di Singapura. Masjid Asyakirin, masjid terbesar di Singapura, di Yung An Road. Jadi saya di situ sebagai pegawai dakwah dan pegawai pembangunan belia. Jadi masalah belia memang terus kena pergi ke saya. Jadi sampai kepada saya satu orang nenek, Masya Allah, Tabarakallah. Nenek itu datang, jumpa ustaz imam pertama, bawa datang kepada saya. Ni, apa masalahnya Jah? Melilir air mata orang tua ni, melilir air mata nenek ni. Tak cakap banyak, mula-mula permulaan mukadimahnya melilir air mata. Kenapa Jah? Apa masalah Jah? Masalahnya ustaz, anak perempuan saya sudah murtad. Anak perempuan saya murtad. Dia dah keluar daripada Islam. Okey, ada masalah tambah, ada masalah lain Hajar? Ada. Apa masalahnya? Dua anak dia pun ikut murtad sekali. Anak sekarang anaknya sekarang duduk dengan siapa? Anak saya sekarang duduk dengan satu orang padri. Dia kahwin dengan satu orang padri. Dia kahwin dengan satu padri India. Dia kahwin dengan padri itu. Sekarang dia dah ada anak lah. Dah ada anak dengan padri itu. Dah kahwin ke belum? Katanya dah. Dah kahwin betul ke belum? Tak tahulah ustaz. Tak tahu. Okeylah, macam mana? Ni sekarang padri ni dah masukkan anak dia dalam Islam. Anak dua orang dia pun dah masukkan dalam Kristian. Anak dua orang pun ikut juga agama Kristian. Jadi sekarang nak buat macam mana aja? Saya tak tahu ustaz nak buat macam mana. Hajar pertama sekali kena betulkan amal. Lepas tu bawa datang sini, kita mesyuarat dengan mereka. Subhanallah. Ya Allah, pengalaman saya, subhanallah. Anak ni tak ada punya, tak ada nak give in, kan? Dia datang saja, duduk dekat pejabat saya, dia tak cakap apa. Dia kata, what's your name? Dia
Dia tanya saya, nama saya apa? My name is Muhammad Firdaus. Oh, okay. Let me give you a picture lah. It's better that I talk first, dia kata. Budak kecil, bukanlah kecil, remaja lah, budak 17-18 tahun. Let me give you a clear picture of what is my understanding of God. Okay, silakan. Dia kata, kasih aku, bagi tahu kau pengalaman pandangan aku tentang Tuhan. Saya kata, okay, silakan. Dia kata ni, sekarang I bawa motor tau, dia kata. Okay, I bawa motor laju. Okay, lepas tu I bawa motor, I langgar traffic light, I langgar ni, I langgar orang mati semua I bawa. Dia kata, okay, lepas tu lepas tu I dah habis bawa motor, I kena tangkap sebab I langgar traffic light semua. Lepas tu jadi bila I dah kena tangkap, sekarang I masuk, I go to court. Okay, dah pergi court. Judge tu dah, orang dah semua dah nak menghakimkan. Judge tu duduk dekat atas, kan? The judge sit on his throne, and then lepas tu judge tu nak bagi verdict, nak bagi keputusan, saya ni bersalah ataupun tidak. You boleh ambil gambaran ni tak? Dia kata saya. Saya kata boleh lah, budak ni apa benda nak cakap aku. Cakap. Kasih dia cakap. Tuan-tuan, ini kita kasih budak cakap dulu. Dan dia nak cakap sangat kan? Cakap. Lepas tu bila dia nak bagi keputusan dia, judge ni pun buka jubah judge. Judge kan pakai jubah kan? Pakai baju luar tu kan? Dia pun buka jubah dia pun letak dekat kerusi. Lepas tu duduk dekat kerusi dia, judge ni pun turun bawah daripada pangkat dia tu, turun bawah dan berdiri sebelah orang yang buat hukuman salah ni. Lepas tu dia pun pegang orang ni, dia pun tengok, oi, hukuman dia ni tak betul, dia kata. Susah betul, jadi budak ni susah. Dia tak, judge ni tak faham, tapi bila dia dah duduk dekat bawah tu, baru dia faham berapa susahnya nak jadi budak ni. Lepas saya tanya, and then what happened? And then the judge decide that now, okay, this boy, I tak payah dihukum, judge akan melalui hukuman itu. Pula aku kata, sekarang hakim kata kamu tak boleh kena hukum, kamu dimaafkan, biar saya yang melalui hukuman tu, biar saya yang kena. Saya kata, apa kena mengena cerita ni? Dia kata, itulah Jesus Christ. Saya macam mana Jesus Christ pula? Dia kata, look, Jesus Christ is God. Dia Tuhan, dia anak Tuhan. Jadi bila Tuhan turun ke bumi, merasai apa kesalahan-kesalahan manusia, akhir sekali dia bunuh diri dia, dia kena crucifixion, dia dah kena crucified, itu sebagai satu pengorbanan. Dia dah turun ke bumi, baru dia tahu berapa susahnya jadi manusia. Lepas tu dia pun korban diri dia, lepas tu dia mati untuk aku. Aku kata, ya Allah, betul ke macam tu? Betul, dia kata. Kali gitu Tuhan kamu lemah lah. Tuhan kamu lemah. Tuhan kamu perlu datang ke dunia baru nak faham kamu. Tuhan saya tak perlu faham saya, tak perlu turun bawah untuk faham saya. Dia cipta saya, dia faham saya, dia tahu keadaan saya. Ini Tuhan lemah. Mana Tuhan boleh lemah? Budak tu diam. Mana Tuhan boleh lemah? Mana Tuhan kena turun bawah? Tak boleh, tak masuk akal lah, saya kata. Kau cuba cari judge kat dunia ni buat kerja macam ni. Cuba cari hakim yang dekat dunia ni, yang ada yang buat kerja macam Ang Mo cakap ni. Ada masuk akal ke? Tak ada orang buat macam tu. Dia pun tengok abang dia. Abang, macam mana bang? Dia kata kat abang dia, macam mana bang? Kan? Logik lah ustaz ni kata. Baru dia nak panggil saya ustaz. Logik lah ustaz dia kata. Abang dia berkata, wait, we go home, we talk with abang first. Ilaha illallah. Dia balik, saya ajak, okey baik, kita mengucap lah. Kita mengucap. Adik bongsu dia, jom kita mengucap. Asyhadu an la ilaha illallah. Boleh? Sedia mengucap. Esok balik jumpa bapak dia, hilang. Ikut balik. Ibu dan ayah anda rahmati Allah, masalah tauhid dekat luar situ. Di Singapura ada satu church, ada satu gereja, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita orang waktu tu, saya tanya budak-budak ni, remaja-remaja, jomlah datang masjid semain Jumaat. Dia kata tak best. Itu korang pergi lepak mana? Kita pergi lepak church. Church ada apa? Apa church ada apa? Ustaz, kalau ustaz boleh buat tempat game dekat masjid, kita orang datang. Saya kata, kenapa? Dekat church ada game. Dekat church ada game, dekat church ada gitar, dekat church ada semua. Kita orang boleh nyanyi lepak-lepak, boleh? Kat masjid tak boleh. Nampak tak tuan?
Kan, nampak tak? Ini macam mana budaya-budaya barat. Itu belum masuk orang-orang Kristian yang jalan dekat sekitar Melaka naik basikal lagi. Kan, saya tak tahulah sini ada ke tak ada. Tapi kalau kat Johor tu, Masya Allah, tabarakallah, dia pakai tie, dia naik basikal, dia pusing satu Johor Bahru, satu mana-mana negeri. Mubaligh dia. Kan, di Singapura pun aktif dia orang. Kan, markas. Kan, ibu dan ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini masalah usuluddin. Itu baru cerita Kristian, belum cerita agama-agama lain lagi. Kan, Kristian pun sekarang dah jatuh dah, tak ramai anak muda nak ikut Kristianiti. Kan, ramai yang ikut ateis, tak beragama. Kan, semua mengarut, Jesus mengarut, Allah mengarut, semua agama mengarut. Kan, yang betul ikut kepala otak dia saja. Sekarang macam tu. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah, sebab tu ulama menekankan, jangan pergi hantar anak mengaji tahfiz. Anak tu dah teruk, hantar ngaji tahfiz, tak perlu. Ini carikan dia satu orang guru yang boleh bimbing roh dia, yang boleh bimbing diri dia, khususnya dalam mengenali Tuhan dia, dalam mengenali Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama, ilmu hal. Yang pertama ialah ilmu tauhid, yang kedua ialah apa? Ilmu fiqh. Ilmu tauhid untuk membimbing roh kita, untuk menjaga rohani kita. Ilmu fiqh, tuan-puan yang dirahmati Allah, ialah peraturan-peraturan hidup kita. Macam mana kita perlu lalui diri kita sebagai seorang muslim. Wa afdalul amal hifzul hal, dalam kata sambung tadi, ilmu yang paling utama ialah ilmu hal, iaitu ilmu tauhid dan ilmu fiqh. Dan perbuatan yang paling pertama ialah memelihara hal, iaitu memelihara tauhid dan memelihara fiqh, amalan harian kita. Baik, insya-Allah baca terus. Wa yuftaradu 'alal muslim talabu ma yaqa'u lahu fi ayyi hali kana, fa innahu la budda lahu min as-salati fayuftaradu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu fi salatihi biqadri ma yuaddi bih fardhu salati. Baik. Wa yuftaradu, dan wajib bagi orang muslim, talabu ma yaqa'u fi halihi, mempelajari ilmu yang diperlukan untuk menjalankan kehidupan hariannya. Fi ayyi halikana, dalam apa saja tugasan ataupun kondisi itu. Fa innahu la budda lahu, kerana dia itu, fa innahu la budda lahu min as-salati, maka sesungguhnya tidak boleh tidak bagi satu orang itu untuk melaksanakan kewajipan daripada kewajipan salat. Fayuftaradu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu fi salati, maka wajiblah bagi dia untuk memiliki ilmu apa sahaja yang berkaitan dengan salat. Biqadri ma yuaddi bihi fardus salati, secukup guna untuk menunaikan kewajipan tersebut. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah, sekarang ni kita kena belajar dua jenis ilmu, ilmu tauhid dan ilmu fiqh. Ilmu fiqh, tuan-tuan, kita kena belajar tentang solat dan apa saja yang berkaitan dengan solat. Kata dia, kata tuan guru, wa yajibu alaihi biqadri ma yuaddi bihi wajibun, dan wajiblah dia untuk mempelajari ilmu-ilmu yang menjadi wasilah dalam menunaikan kefarduan. Contoh, solat itu wajib. Dalam solat kena ada wudu. Jadi wudu pun dah jadi wajib. Dalam wudu ada ilmu tentang bab air. Jadi aqsamul ma', pembahagian air pun sudah jadi wajib untuk dipelajari. Dan pecahan-pecahannya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sahma fil islami liman la salata lahu wa la salata liman la wudu'a lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada bahagian dalam Islam bagi mereka yang tidak menunaikan ibadat salat, dan tidak ada salat bagi mereka yang tidak ada wudu.
Jadi di sini hadis ini menyokong kata ulama ini. Apa kata ulama ni? Apa saja ilmu, apa saja benda yang fardu yang kita kena buat. Benda yang berkaitan dengan benda fardu tadi, solat fardu. Apa kaitan dengan dia? Wuduk. Wuduk pun menjadi wajib. Dan apa saja yang berkaitan dengan dia. Ibu dan ayah yang dirahmati Allah, dalam menunaikan amalan-amalan harian kita, amalan-amalan yang wajib ke atas kita, dalam satu kitab yang bagus, kitab Jangan Asal Berzikir oleh Profesor Uthman As-Sayyid Asy-Syarqani, dia menulis, ibu dan ayah yang dirahmati Allah, 5 perkara yang dengannya akan sempurna amalan kita. Ini oleh-oleh hari ini. Oleh-oleh. Buah tangan. Lepas ni kita balik ke rumah, kita usahakan atas 5 perkara ini. 5 perkara yang mana dengannya sempurna amalan kita. Tadi kita cakap tentang amalan solat. Begitu juga amalan puasa, begitu juga amalan zakat, haji dan seterusnya. 5 perkara yang kalau kita buat ini sempurna amal-amal kita. Apa yang kita buat insya-Allah taala sempurna. Yang pertama, tuan yang dirahmati Allah, ialah iman dengan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman, kan? Orang kita tengok orang, Allah minum arak, kan? Kita tengok dia, engkau ni apa ni? Kau tak beriman ke? Mengamuk dia. Apa maksud aku tak beriman? Aku mengucap tau, syahadu alla ilaha illallah. Tangan ada arak. Kan? Kita tengok orang masya-Allah buat dosa, kita, engkau ni tak ada iman ke? Apa kau kata aku beriman ni? Aku tengok IC. Muslim. Kan? Ibu dan ayah yang dirahmati Allah, iman, semua orang ada iman. Orang yang beriman, orang masuk Islam, orang yang Islam ni semua iman. Tetapi iman yang dituntuti ialah iman yang berserta dengan makrifat. Iman serta dengan kenal Allah Subhanahu wa taala. Kenal Allah. Ya, kenal Allah. Kenal Allah, kan? Kenal Allah dalam nak buat satu perkara, melihat kebesaran, keagungan, kehebatan Allah. Rasa iman sungguh-sungguh seperti mana imannya nabi-nabi, seperti mana iman yang lain-lain. Satu masa Allahumma shalli ala Muhammad, Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, fakhudh arba'atan min Hafiz, macam mana dalam juz 3 tu? Juz 3, fakhudh arba'ata arini kaifa tuhil maut. Baca sikit. Qala awalam tu'min, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Baca. Thumma yatinaka sa'ya. Lepas tu? Terus Nabi Allah Ibrahim, Qala Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, ibu dan ayah dirahmati Allah, satu masa bila tanya kepada Allah, kaifa tuhyil maut, macam mana kamu hidupkan benda yang mati? Allah Subhanahu wa taala tanya kepada Nabi Allah Ibrahim, awalam tu'min, kau tak beriman dengan aku ke? Ini Nabi Ibrahim sudah beriman, tuan-tuan. Pandangan ulama-ulama dalam majlis, ambil benda istifadah, kelebihan-kelebihan ni diambil, dikutip, dicedok. Ibarat satu orang ibu dan ayah yang dirahmati Allah, yang mencedok, yang mengutip, yang ambil ilmu tu seperti mana mengambil permata. Masya-Allah, tabarakallah. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, sangat beruntung, bahkan sangat-sangat beruntung orang yang mana dia selalu datang ke majlis ilmu. Hakikatnya dia itu satu orang yang kaya. Dia itu seorang yang kaya, yang mana setiap kali dia balik, pulangnya dia itu dia membawa karungan-karungan permata dalam bagasinya. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah, satu orang sahabat Nabi SAW,
Ismuhu, namanya Hadrat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dia ini mufassir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ini tuan-puan yang dirahmati Allah, sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ini mempunyai kedudukan yang sangat istimewa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam membahaskan tentang kepentingan ilmu, dalam membincangkan tentang mencari ilmu ni tuan-puan yang dirahmati Allah, Hadrat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ini Ibn Abbas apa dia buat? Satu masa Ibn Abbas berkumpul dengan sahabat, kumpul dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain setelah meninggalnya baginda, dan dia bercadang untuk menjumpa sahabat-sahabat yang lain untuk ajak pergi mengaji. Jom kita pergi jumpa sahabat Ansar, mereka banyak dengar hadis daripada Nabi, ajak jom kita pergi. Kawan-kawan kata tak mau pergilah, tak sedialah itu dan ini. Sepupu Nabi SAW ini, beliau sendiri pergi Abdullah bin Abbas. Iman sudah Nabi Ibrahim. Di sini kata tuan guru, iman serta dengan ma'rifat kepada Allah, sungguh-sungguh yakin. Awalam tu'min, tanya kepada Ibrahim, tak beriman ke? Qala Ibrahim, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Aku beriman denganmu ya Allah, tapi untuk menenangkan hati. Qala fakhudh arba'atan minat tayr. Betul? Qala fakhudh arba'atan minat tayr fasurhunna ilaik. Ambil 4 ekor jenis burung, fasurhunna ilaik, cincang-cincang, bunuh dia, sembelih dia. Dah sembelih, potong, dah potong, gaul, dah gaul, ambil bagi kepada 4 bahagian. Letak satu dekat bukit sana, letak satu dekat sini, letak satu kat sini, letak satu kat sini. Thumma du'hunna ya'tinaka sa'ya. Kamu dapat macam itu, kamu panggil burung sekian sini, burung ni sini, burung ni sini, burung ni sini. Kamu buat macam tu, ya'tinaka sa'ya. Burung-burung tu semua akan datang, berkumpul balik, form balik, jadi burung balik. Daripada tercampur daging-daging, letak dekat 4 penjuru, semua boleh datang balik, berbentuk, hidup balik, duduk depan Ibrahim. Ya'tinaka sa'ya, datang kepada Nabi Allah Ibrahim. Ibrahim beriman tak? Dia beriman. Sungguh Nabi Allah Ibrahim beriman bandingkan dengan imannya kita. Masya Allah, tabarakallah. Tapi tuan-puan yang dirahmati Allah, dekat sini ulama bagi tahu iman bukan sekadar iman, tetapi iman dengan makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sungguh-sungguh kenal Allah. Nak sungguh-sungguh kenal Allah, kena lalui proses mujahadah. Nak sungguh-sungguh kenal Allah, kena susah payah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kena melalui satu jenis latihan rohani. Itu dalam cerita-cerita lain insya-Allah. Seterusnya tu pertama, iman dengan makrifat kepada Allah. Baru amal kita sempurna, bukan sekadar iman-iman sahaja. Nombor 2, mengetahui yang hak. Belajar, orang belajar. Mengetahui apakah yang Allah SWT mahu, apakah yang Allah SWT tidak mahukan. Yang ketiga, ibu dan ayah yang dirahmati Allah, ikhlas dalam setiap amal. Ikhlas dalam setiap amal. Apa sahaja perbuatan mesti ikhlas. Beberapa hari yang lalu ada ulama daripada India ziarah madrasah kami. Ulama India ziarah madrasah kami. Dia tanya pada kita, Ustaz, kedudukan tanah Ustaz ni macam mana sekarang, kedudukan tanah? Saya kata, tanah ni ada orang bagi kepada saya. Oh, okey. Macam mana dia bagi? Ada apa-apa tak dia bagi? Dia bagi tu dia dah cakap apa-apa tak? Saya kata, Syekh, apa yang sepatutnya kita kena buat kalau orang nak bagi tanah? Dia kata, kalau orang nak bagi tanah kepada madrasah yang sistem India ni, dia ada 4 syarat. Tuan-puan tak bagi tanah tak apalah, bagi benda lain ke, nak apa ke, 4 syarat. Yang pertama kata ulama India ni, yang pertama sekali, pemberian orang ni kalau nak bagi dia, harta dia tu harta yang suci sesuci-sucinya. Tidak ada sangkut paut dengan bank, dia kata. Tidak ada sangkut paut dengan riba. Tidak ada sangkut paut. Harta ni mesti suci, betul-betul suci, titik peluk, sungguh-sungguh suci. Itu yang pertama.
Saya kata kalau tengok kat Malaysia, kat Singapura ni syarat pertama dah tak pas dah. Syarat pertama je kita dah ada masalah. Syarat kedua, syarat pertama suci. Syarat yang kedua, apakah ada kepentingan. Maknanya kalau awak bagi ni, awak ada apa? Udang sebalik batu. Ada benda yang lain ke? Nak projek ke? Kan? Bagi ni nak dapat projek ini, bagi ni nak dapat projek ni, bagi ni sebab apa? Nombor dua ni. Kerana Allah semata. Nombor tiga, apakah kamu akan mengarahkan madrasah untuk buat itu dan ini? Maksudnya, ni nanti dah buat ni Ustaz, yang ni tempat ni, ni kena letak, ni kena buat ni, saya nak ni macam ini. Dia dah bagi, tapi syarat, Ustaz, ni cat dinding ni 10 tahun mesti warna hijau, lagi 3 tahun lagi warna biru. Dia ada pandangan-pandangan dia, kata Tuan Guru. Tak boleh. Nombor 4, pertama, ikhlas mata-mata. Nombor 2, nombor 3, tidak ada kepentingan. Nombor 4, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak kemasyhuran ke tidak? Kalau orang tu bagi, yang tetapi bagi dia tu nak cek besar, kan? Lepas sampai kemana cek, jangan ambil, kata Tuan Guru. Masya Allah, tabarakallah. Sistem madrasah lama, kalau di India tu Masya Allah, tabarakallah, mereka jalan atas dasar takwa sungguh, kan? Buat benda tu betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan yang dirahmati Allah, nombor ketiga, yang pertama iman dengan makrifat, nombor dua mengetahui yang hak, nombor 3 ikhlas dalam amal, nombor 4 ibu dan ayah yang dirahmati Allah, nombor 4 laksanakan ibadat sunat. Untuk mendapat kesempurnaan dalam amalan kita yang wajib, kita kena banyak amal-amal ibadat sunat. Yang kelima, ibu dan ayah yang dirahmati Allah, kita kena makan benda yang halal. Makan benda yang halal. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair.